Kita bertemu di hari ini. Pagi ini kita akan ke Masjid Quba. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita akan melalui kepada tapak-tapak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Dan insyaAllah destinasi kita yang pertama, para jemaah boleh tengok dekat depan ni ada satu masjid yang mempunyai satu menara. Nampak ni? Belah kiri. Nampak ni? Baik, ini namanya Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah, ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai masjid yang diperkenankan. Masjid yang diperkenankan. Diceritakan dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW suatu hari dia melalui satu permusafiran yang sangat-sangat panjang. Selesai Nabi musafir, Nabi berhenti di perkampungan ataupun di Masjid Bani Muawiyah yang tadi kita tengok nama lama dia. Kemudian selesai Nabi salat, Nabi doa pada Allah. Dalam keadaan doa yang dibaca oleh Nabi itu terlalu panjang dan lama, maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, apa yang kau baca ya Rasulullah? Apakah yang kau doa ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi SAW, "Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 perkara. Dan dalam 3 perkara yang aku minta, yang aku mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya 2 perkara sahaja dikabulkan oleh Allah. 1 perkara digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Nabi minta pada Allah, wahai Allah, jangan kau siksa umat aku ya Allah dalam keadaan kemarau yang panjang. Allah kabulkan doa Nabi. Sebab tu hari ini kita tidak terseksa dengan kemarau yang panjang. Yang kedua, Nabi doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, jangan kau siksa umat aku ya Allah dalam keadaan banjir yang besar seperti mana umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebab tu hari ini kita tidak disiksa oleh Allah dalam keadaan banjir yang besar seperti mana umat Nabi Nuh yang menenggelamkan dunia ini. Lalu apakah doa yang digantung oleh Allah? Lalu apakah doa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi doa pada Allah, wahai Allah, jangan engkau pecah belahkan umat aku. Doa ini digantung oleh Allah. Doa ini ditangguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita dapat tengok hari ini betapa banyak kesan-kesannya. Dengan kita dapat lihat umat Islam pada hari ini tidak bersatu padu, malah dia berpecah belah. Segalanya, semuanya mempunyai hikmah. Dan selagi mana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya-Allah kita berada pada jalan yang benar. Jadi itulah Masjid Al-Ijabah. Kalau ikutkan nama dia Masjid Bani Muawiyah, tapi sekarang dikenali dengan Masjid Al-Ijabah ataupun masjid yang diperkenankan. Baik, destinasi yang kedua, kita dapat tengok masjid yang ada di depan kita mempunyai satu menara dan mempunyai kubah yang berwarna hijau. Nampak? Nampak tak? Belah kiri ni, ini nama dia Masjid Bilal Ibn Rabah. Masjid Bilal Ibn Rabah. Jadi ibu ayah sekalian, Bilal ni siapa? Bilal ni siapa? Sahabat Nabi. Bilal lagi siapa? Apa jawatan ni dekat Madinah? Muadzin ya Rasulullah. Maksudnya dia tukang laung azan. Bilal bin Rabah adalah orang yang hitam kulit dia. Bilal bin Rabah adalah orang yang miskin kedudukannya. Bilal
Bilal bin Rabah adalah taraf dia hamba sahaja, tidak dipandang oleh orang lain, tetapi begitu dipandang tinggi oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ibu ayah, ketika mana Bilal bin Rabah dia meletakkan Allah dan Nabi SAW dalam hati dia, tubuh dia menjadi saksi akan siksaan yang dia terima. Bila mana Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal ni tubuh dia dihamparkan di tengah panas, kemudian dipukul dan dicemeti. Dan dalam riwayat menceritakan bahawa orang yang pukul kepada tubuh Bilal, orang yang cemeti kepada tubuh Bilal itu bertukar berganti-ganti kerana penat, tetapi sedikit pun tidak berganjak iman Bilal bin Rabah. Sehinggalah Bilal bin Rabah dadanya dihempap dengan batu yang sangat besar. Apa yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah? Apa yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah? Tidak sedikit pun keluar daripada mulut Bilal, ya Allah, sakit ni, ya Allah, seksa ni, ya Allah, ujian apa ni. Tidak sedikit pun keluar perkataan-perkataan ini daripada mulut Bilal ibn Rabah. Yang hanya keluar daripada mulut Bilal bin Rabah adalah ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal cakap yang satu-satunya, yang satu-satunya, yang satu-satunya. Bilal tetap mengesakan Allah tanpa berganjak sikit pun iman dan takwa daripada Allah, walaupun dia diseksa. Tuan-tuan, ibu ayah, setelah kewafatan baginda Nabi SAW, yang menggantikan Rasulullah tu adalah Khalifah Abu Bakar. Bilal datang jumpa Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku nak mohon satu permintaan. Aku dah tak nak azan lagi dah. Aku muazzin ya Rasulullah, dan aku tak nak azan lagi dah zaman kamu. Abu Bakar kata, wahai Bilal, Abu Bakar kata, wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang diangkat oleh Nabi SAW. Lalu pada ketika itu Abu Bakar dia turut juga, maksudnya dia tunaikan permintaan Bilal, sebab Bilal dah tak nak azan dah. Dia tak nak azan bukan sebab apa, dia sedih saja. Tuan-tuan, ibu ayah, zaman Abu Bakar tak dengar azan yang dilakukan oleh Bilal. Zaman Sayyidina Umar pernah tanya sahabat. Dia kata, wahai sahabatku, ketahui tak kalian di mana Bilal bin Rabah? Maka sahabat kata, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Bilal ada di bumi Syria, wahai Amirul Mukminin. Dalam masa yang sama, Bilal dia bermimpi Nabi SAW. Nabi datang dalam mimpi Bilal. Nabi cakap dengan Bilal, wahai Bilal, lama dah kamu tak ziarah kepada aku. Wahai Bilal, lama dah kamu tak ziarah kepada aku. Alangkah kerasnya hati kamu. Nabi cakap macam tu pada dia dalam mimpi. Kemudian Bilal ni bila mana dia bangkit daripada tidur, dia terbangun daripada tidur dia. Dia menangis sebab dia takut. Lama dah dia tak ziarah kepada Nabi. Dia takut, dia risau dia berpisah dengan Nabi SAW. Ulama bagi tahu, dia kemas barang-barang dia, kemudian dia keluar daripada bumi Syria, dia menuju ke Madinatul Munawwarah. Dan dalam kitab sirah menceritakan bahawa sepanjang-panjang perjalanan Bilal ibn Rabah daripada bumi Syria ke bumi Madinah melalui satu perjalanan yang sangat panjang, dan perjalanan itu dihabiskan dengan tangisan air mata kerinduan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Bilal ketika mana sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, dia sampai di hadapan makam Nabi SAW. Disampaikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia menangis di hadapan makam Nabi SAW, dan tangisan itu adalah tangisan kerinduan Bilal kepada Nabi SAW. Lalu pada waktu itu masuk waktu zuhur. Sayyidina Umar ni, dia datang jumpa Bilal. Dia kata, apa wahai Bilal, dah masuk waktu zuhur ni. Nak minta kamu azan sekali boleh tak? Lama dah kami tak dengar kamu azan. Umar kata. Bilal kata, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, aku muazzin Rasulullah, aku bukan muazzin kamu. Maka datang dua cucu Nabi SAW. Siapa nama cucu Nabi? Sayyidina Hasan dengan Husain. Dia datang pada Bilal, dia salam Bilal, dia cium tangan Bilal, dia cium dahi Bilal. Dia kata, pakcik, tolonglah, lama dah kami tak dengar pakcik azan. Kami nak minta pakcik azan sekali je. Hasan Husain kata. Lalu Bilal bila tengok Hasan, bila tengok Husain, hati dia terus lembut.
Dia kata apa? Dia kata, wahai Hasan, wahai Husin, kalau tidak kerana aku cintakan Nabi, dan kalau tidak kalian ini kecintaan Nabi, nescaya aku takkan azan pada hari ini, kata Bilal. Kalau apa yang Bilal buat, bila naik ke menara Masjid Nabawi, dia laungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila mana Bilal laung lafaz Allahu Akbar, penduduk-penduduk yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu, mereka keluar daripada rumah mereka. Mereka mengatakan, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihidupkan kembali? Sebab apa? Dia mendengar seruan, dia mendengar panggilan azan sama ketika mana zaman Nabi. Dan ketika mana Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kota Madinah dibasahi dengan air mata kerinduan umat buat Nabi. Semua menangis rindukan Nabi. Tiba-tiba pula dah lama tak dengar azan waktu zaman Nabi ni, tiba-tiba kedengaran semula. Dan ketika mana Bilal dia nak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak dapat sempurna daripada lafaz tersebut. Lalu pada ketika itu Bilal dia tersungkur. Kemudian Sayyidina Umar datang jumpa Bilal. Dia kata, wahai Bilal, kenapa dengan kamu wahai Bilal? Wahai Bilal, kenapa dengan kamu? Maka jawab Bilal, wahai Amirul Mukminin, ketika mana aku nak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku terlihat, aku ternampak akan susuk tubuh Nabi SAW. Aku terbayang-bayang akan susuk tubuh Nabi SAW yang masuk dalam Masjid Nabawi untuk solat dengan kita hari ini. Dia kata, sungguh aku rindu Nabi SAW. Sungguh aku rindu Nabi SAW. Sungguh aku rindu Nabi SAW. Ibu ayah yang saya sayang, ini kerinduan dan kecintaan Bilal bin Rabah. Sebab itu bila mana kita melalui kepada tempat-tempat yang ada keterlibatan dengan Nabi SAW, kita kena betul-betul merasai segala perjuangan dakwah baginda Nabi SAW. Semalam kita dah ziarah sekitar masjid, betul? Semalam kita dah ziarah sekitar masjid. Kita tengok tempat tu kosong, tak ada apa, Ustaz. Bodoh macam tu je. Tapi saya dapat merasai semua apa yang Ustaz cerita. Sebab apa? Sebab dalam hati kita ada kecintaan. Bukan disebabkan dengan apa yang saya cerita, tetapi sebab dalam hati para jemaah ada kecintaan pada Nabi SAW. Saya ceritalah banyak mana pun, saya ceritalah macam mana pun, tetapi kalau dalam hati para jemaah tidak ada perasaan cinta pada Nabi, maka setiap daripada sejarah dan sirah yang saya ceritakan tidak akan sampai dalam hati. Tetapi kalau naluri kita memang ada kecintaan pada Nabi, maka kita akan merasai daripada setiap penceritaannya dengan baik. Moga-moga bermanfaat kisah Bilal bin Rabah. Dan sekarang kita menuju kepada tempat yang pertama kita untuk kita turun dan solat, iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Jadi ibu ayah sekalian, saya nak tanya, semua dah wuduk ke? Adik dah wuduk tak? Kenapa kita nak kena wuduk pagi-pagi, Ustaz? Sebab apa, Ustaz? Pagi-pagi ni kuat terkentut, kan? Pagi-pagi lepas sarapan terkentut saja, kan? Kenapa nak kena wuduk? Sebab kita nak dapat satu hadiah yang besar, kata Nabi SAW, kan? Kita nak dapat satu kelebihan yang besar. Apa kelebihan dia? Nabi kata, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid al-Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri al-umrah, kata Nabi. Nabi kata, barang siapa yang diwuduk je daripada tempat tinggalnya, kemudian datang Masjid Quba dan melakukan solat 2 rakaat, akan diganjarkan pahala sebesar 1 kali umrah. Kalau kita nak pergi Mekah esok, kita nak buat umrah ni, makan masa 2 jam, 3 jam. Tapi kalau dekat Madinah, hanya wuduk saja daripada tempat tinggal, pergi datang Masjid Quba, lakukan solat 2 rakaat, Allah bagi kita pahala sebesar 1 kali umrah. Masya Allah. Sebab Nabi lafaz umum solatan, maksudnya apa-apa jenis solat yang 2 rakaat. So pagi ni insya-Allah kita nak laksanakan solat di Quba. Para jemaah akan tengok kosongnya Quba pagi ni. Dan para jemaah tengok, lepas para jemaah Assalamualaikum warahmatullahi, tengok baru salam pertama, nanti tengok kat belakang macam mana ramai. Macam tu saya cakap, saya minta maaf sangat-sangat. Sebab apa? Tujuan saya satu je.
nak rushing pagi ni supaya para jemaah ibu ayah boleh solat dalam keadaan yang jadi kita akan turun insya-Allah. Nampak tak kosong tak? Nampak tak kosong ni? Para jemaah tengoklah kejap lagi. Tengoklah kejap lagi. Okey. Baik, kita akan turun. Kita akan turun. Kemudian kita akan ambil gambar sekejap ramai-ramai dekat situ. Kemudian para jemaah masuk dulu untuk solat. Kemudian nanti lepas solat, waktu kita tengah berkumpul, sementara tunggu ramai-ramai tu, kita ambil gambar lagi sekali. Boleh? Yang kat sini ni kita ambil gambar ramai-ramai dulu. Okey, apa solat nak buat dalam ni? Nanti masuk dalam masjid, yang pertama lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua lakukan solat sunat duha. Yang ketiga lakukan solat sunat duha. Maksudnya para jemaah lakukan 6 rakaat. Ada 3 solat lah. Tahiyatul masjid, duha. Boleh? 3 kali solat boleh? Boleh insya-Allah. Kemudian saya akan tunjuk tempat berkumpul di mana insya-Allah. Okey, jom kita sama-sama turun. Okey, lepas solat kumpul dekat sini ya. Okey, sama kita masuk. Semuanya imbat ya. Okey geng, kita dah nak tolak. Inilah Masjid Quba. Allahu Akbar. Bila lah dapat pergi sini lagi? Apa yang aku buat? Ini dikatakan pokok kurma. Kurma. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.